Satu keajaiban apabila jet pribadi terbakar di tengah lautan. Tiada siapa sangka bilionawan itu masih hidup, tetapi takdir memilih seorang kanak-kanak miskin sebagai penyimpan rahsia yang mengejutkan. Selamat datang kembali ke saluran Cerita Budi. Jika ini kali pertama anda mengunjungi saluran ini, jangan lupa untuk melanggan dan aktifkan loceng notifikasi supaya saya lebih bersemangat untuk menghasilkan lebih banyak cerita yang bermakna. Bunyi desingan angin yang ganas, hujan lebat bagai libasan rotan memukul badan pesawat. Kilat sabung menyabung membelah langit malam yang gelap gelita. Jet peribadi mewah milik Encik Hamzah bin Malik, salah seorang bilionawan terkaya dan paling berkuasa di Malaysia, sedang meluncur laju di tengah lautan dan langit yang bergelora. Di dalam kabin, Encik Hamzah diam memandang ke luar tingkap, di mana setiap titisan air hujan ditarik menjadi garisan panjang. Matanya seolah-olah bukan sahaja memerhati badai, tetapi juga dipenuhi syakwasangka yang mendalam. Di dalam poket kotnya, sekeping pemacu USB kecil berwarna perak tersimpan kemas, bukti yang rapuh tetapi cukup kuat untuk mencetuskan satu badai politik dan keuangan. Sejak berbulan-bulan lalu, Encik Hamzah sudah merasakan bahawa sepupunya Khairul Azman tidak lagi setia. Panggilan telefon yang mencurigakan, kontrak yang diubah secara luar biasa, aliran wang yang senyap-senyap mengalir ke luar negara. Semuanya seperti kepingan teka-teki yang berselera, tetapi apabila dicantumkan, ia mendedahkan satu konspirasi gelap. Encik Hamzah seorang yang berhati-hati dan tidak mudah mempercayai siapa-siapa, tetapi kali ini gerak hatinya memberitahu bahawa pengkhianatan itu datang dari dalam keluarganya sendiri. Dia tidak mahu terburu-buru, dia perlukan bukti. Dan pemacu USB yang dibawanya itu adalah kunci yang akan menentukan nasib seluruh syarikat korporat bernilai berbilion ringgit. Di dalam kokpit, juruterbang tiba-tiba mengerutkan dahi. Tangannya gemetar melihat panel kawalan. Lampu amaran merah berkelip-kelip tanpa henti. Bunyi logam bergeser kedengaran, seolah-olah memberi petanda buruk. Encik Hamzah mengangkat kepala, matanya yang sarat dengan pengalaman di dunia perniagaan tiba-tiba memancarkan ketegangan. Sesaat kemudian, satu letupan kuat bergema, seluruh badan pesawat bergegar dengan dahsyat. Asap hitam tebal keluar dari enjin sebelah kiri, merebak pantas seperti raksasa menelan udara. Pada saat itu, syakwasangka di haki Encik Hamzah menjadi kenyataan. Ini bukan kemalangan biasa. Ini adalah perangkap, satu konspirasi yang dirancang dengan teliti. Dalam sekelip mata, dia sedar kematian semakin hampir. Dan jika dia mati, USB ini akan hilang nilainya. Seluruh harta dan usaha keras selama berpuluh tahun akan jatuh ke tangan pengkhianat. Pesawat itu terhoyong-hayang, jeritan kedengaran dari kabin belakang. Juruterbang tidak berdaya menarik tuil kawalan, peluh membasahi dahi sambil mulutnya terkumat kamit. Kita hilang kawalan. Api dari enjin marak dengan ganas, memantulkan bayangan pada wajah Encik Hamzah yang dingin tetapi penuh tekad. Dalam detik singkat antara hidup dan mati, dia teringat zaman kanak-kanaknya yang miskin di pantai timur. Teringat setiap kali dia menjunjung air, setiap kali dia dihalau ketika menjual tiket loteri. Teringat sumpahnya suatu masa dahulu, boleh kehilangan segalanya, tetapi tidak akan sekali-kali tunduk kepada pengkhianat. Dengan sisa tenaga yang ada, dia meluru ke arah pintu kecemasan. Angin kencang menerpa masuk, sejuk hingga ke tulang. Bunyi enjin yang mengaum di belakangnya, seperti raksasa yang menelan segalanya. Dia menggenggam erat tangannya. Pemacu USB kecil itu basah lencun dengan peluh, berada di dalam tapak tangannya yang gemetar. Tanpa teragak-agak, dia membuka selak, pintu terpelanting terbuka. Tubuh Encik Hamzah disedut kuat ke ruang angkasa yang tidak berkesudahan. Dia jatuh bebas di tengah lautan dan langit yang gelap pekat. Hujan memukul mukanya dengan pedih, nafasnya sesak di dada. Jauh di sana,
Cahaya dari letupan pesawat menyala terang seperti obor gergasi, menampakkan bayangan seorang lelaki pertengahan umur yang jatuh sendirian. Seluruh dunia menyangka dia telah mati, terkubur di dalam lautan api. Tetapi takdir tidak memilih pengakhiran yang mudah dijangka. Tubuh Encik Hamzah jatuh tepat di atas rimbunan pokok kelapa di pesisir pantai. Hentakan itu membuatnya pengsan, darah membasahi kemejanya. Kedua-dua tangannya masih menggenggam erat pemacu USB itu, seolah-olah satu naluri terakhir. Dalam keadaan tidak sedarkan diri, dia samar-samar mendengar suara panggilan cemas seorang kanak-kanak. Suaranya gemetar tetapi penuh keazaman. Pada malam penuh badai itu, nasib seorang bilionawan berkuasa telah bersatu dengan nasib rapuh seorang gadis miskin. Dan dari saat ini, satu rahasia besar akan mula terbongkar. Hujan masih turun dengan lebat. Ombak di lautan menghempas pantai dengan kuat, seolah-olah mau menelan segalanya. Di sebuah kampung nelayan kecil yang tersorok di tepi hutan pokok kelapa, Aisyah, seorang gadis berusia 12 tahun, bertubuh kurus dengan pakaian bertampal-tampal, sedang membongkok mengutip botol-botol plastik yang hanyut selepas ombak besar. Setiap kali dia menunduk, rambutnya yang basah lencun menutupi matanya yang jernih, tetapi tangannya tetap gigih, karena setiap botol plastik itu boleh ditukar dengan beberapa ringgit untuk membeli beras bagi dia dan ibunya. Di tengah-tengah bunyi hujan dan angin, satu letupan dahsyat kedengaran dari arah laut menyebabkan tanah bergegar. Aisyah terkejut dan mengangkat kepala, matanya terbeliak, jantungnya berdegup kencang. Para nelayan berdekatan bergegas keluar dari rumah, memandang ke langit yang gelap. Mereka hanya nampak api marak menyala merah. Satu pemandangan yang belum pernah mereka saksikan seumur hidup. Semua orang keliru dan meneka itu adalah sebuah pesawat terhempas, tetapi tiada siapa yang berani masuk ke hutan di tepi pantai dalam malam penuh badai untuk memeriksa. Orang dewasa melarang, manakala kanak-kanak takut akan berlaku perkara buruk. Tetapi Aisyah terdengar satu bunyi lain. Di antara bunyi hujan dan ombak, seolah-olah ada suara rintihan lemah yang datang dari arah rimbunan pokok yang basah. Pada mulanya dia menyangka dia salah dengar, tetapi apabila dia menumpukan perhatian, suara serak yang terputus-putus itu terus kedengaran, seperti nafas terakhir seseorang yang meminta tolong. Seluruh tubuh Aisyah terasa sejuk, tetapi hati kecilnya berdegup kencang, mendorongnya. Ada orang perlukan bantuan. Tanpa teragak-agak, Aisyah memeluk erat beg botol plastiknya, menyusuri jalan berlumpur menuju ke hutan pokok kelapa. Lumpur melekat pada kakinya yang tidak beralas. Duri dan daun tajam melukai kulitnya, tetapi dia terus berlari. Setiap langkahnya gementar di bawah hujan lebat. Apabila tiba di satu kawasan lapang yang samar-samar gelap, dia tergamam melihat seorang lelaki terbaring di dalam lopak lumpur. Kemejanya koyak rabak, darah membasahi dadanya. Dia tidak sedarkan diri, wajahnya penuh dengan lumpur. Tangannya gementar, tetapi masih menggenggam erat satu benda kecil berwarna perak. Aisyah begitu takut hingga mahu melarikan diri, tetapi kakinya seolah-olah terpaku. Naluri kanak-kanaknya memberitahu bahwa ini adalah orang yang baru jatuh dari atas. Dia mungkin akan mati jika tiada siapa yang menolong. Dia teringat ibunya, teringat bagaimana ibunya memikul bakul ikan yang berat, tetapi tidak pernah tergama mengabaikan orang yang dalam kesusahan. Dia gementar melutut dan menggoncang bahu lelaki itu. Pak Cik, jangan tidur. Lelaki itu tidak menjawab, hanya mengeluarkan nafas yang terputus-putus, lemah seolah-olah akan padam. Aisyah menangis, air matanya bercampur dengan air hujan. Dia menggunakan seluruh tenaga kecilnya untuk menarik tubuh berat itu keluar dari lopak lumpur. Setiap kali dia menarik, lumpur itu seolah-olah menyedutnya kembali. Bajunya basah dan sejuk melekat pada badan. Tangannya calar-balar dan berdarah, tetapi dia tidak berhenti, kerana jika dia pergi, lelaki itu pasti akan mati.
Akhirnya, selepas berusaha gigih, dia berjaya menarik lelaki itu ke tempat yang lebih tinggi di bawah sebatang pokok kelapa. Dia segera menanggalkan selendangnya yang sudah lusuh dan koyak di beberapa tempat, lalu membalut luka yang sedang berdarah itu. Pada saat itu, dia terpandang tangan lelaki itu terbuka, menampakkan sekeping pemacu USB yang sangat kecil. Kilauan logam itu berkelip-kelip di bawah cahaya kilat. Aisyah berasa ingin tahu, tetapi segera menepis perasaan itu. Nyawa lelaki itu lebih penting sekarang. Pada malam penuh badai di bawah hutan pokok kelapa yang sejuk, seorang gadis miskin memeluk erat tubuh tidak bergerak seorang bilionawan berkuasa yang tidak dikenalinya. Tetapi pelukan kecil yang gemetar itu adalah permulaan kepada satu rahasia besar yang akan mengubah nasib bukan sahaja seorang manusia, tetapi seluruh sebuah empayar gergasi. Hamzah bin Malik dilahirkan dalam sebuah keluarga nelayan miskin di sebuah kawasan pesisir pantai timur, di mana pasir putih terbentang luas dan angin panas bertiup sepanjang tahun. Semasa kecil, dia terpaksa mengikut ibunya ke pasar menjual ikan-ikan kecil, kadang-kadang berjalan kaki berkilometer jauhnya tanpa alas kaki untuk menukar beberapa tin beras. Ayahnya meninggal dunia dalam satu ribut di laut, meninggalkan ibu dan anak tunggal bergelut dalam kehidupan. Kenangan itu terukir dalam fikirannya seperti parut, mengingatkannya bahwa untuk hidup, dia perlu lebih kuat daripada badai. Encik Hamzah seorang pelajar yang pintar sejak kecil, walaupun tidak mempunyai lampu terang untuk membaca buku selain daripada pelita minyak yang berkelip-kelip. Setiap halaman buku dibacanya berulang kali sehingga hafal, seolah-olah menelan setiap perkataan. Kemiskinan mengajarnya kesabaran, manakala kekurangan mengajarnya keinginan untuk mengubah nasib. Pada usia 17 tahun, dia bertekad meninggalkan kampung halamannya. Dia bekerja sebagai buruh angkat barang sambil menyambung pelajaran dalam bidang ekonomi di Kuala Lumpur. Pada tahun-tahun itu, dia telah melakukan pelbagai jenis pekerjaan, dari pelayan di kedai makan, buruh binaan, hinggalah mencatat buku kira-kira untuk sebuah kilang kayu kecil pada waktu malam. Kerjaya perniagaannya bermula dari sebuah kedai kayu terpakai yang usang. Berkat kepintaran dan semangat tidak kenal penat, dia dengan cepat mengembangkan perniagaannya menjadi sebuah syarikat pembekal bahan binaan. Dari situ, dia menceburi bidang harkana, keuangan, dan perdagangan antar bangsa. 20 tahun kemudian, Hamzah bin Malik telah menjadi salah seorang bilionawan terkaya dan paling berkuasa di Malaysia. Memiliki kumpulan syarikat samudra, sebuah empayar yang merangkumi bangunan pencakar langit, pusat peranginan di tepi pantai, hinggalah ke pelabuhan antara bangsa. Namun, semakin tinggi kedudukannya, semakin dia merasai kesunyian. Orang luar mengaguminya, memanggilnya lelaki emas dalam dunia perniagaan, tetapi di dalam keluarganya, ombak persaingan tidak pernah reda. Keluarga Malik mempunyai banyak cabang dan sejak sekian lama wujud perasaan iri hati dan perebutan kuasa secara senyap. Sepupunya, Khairul Azman, pada mulanya hanyalah seorang pembantu yang dibawanya dari bawah, tetapi lama-kelamaan menjadi satu kuasa yang disegani. Tampan, bijak berkata-kata, dan pandai mengambil hati para pemegang saham, Khairul secara berangsur-angsur meluaskan pengaruhnya, secara senyap-senyap membina kumpulannya sendiri. Encik Hamzah bukan orang yang mudah percaya, tetapi dengan Khairul, dia pernah tersilap sangka bahwa hubungan darah akan membuat mereka seiring sejalan hingga ke akhir. Sehinggalah beberapa siri kontrak yang mencurigakan terbongkar, wang pelaburan dipindahkan ke luar negara, tanah bernilai tinggi bertukar tangan secara senyap, dan saham jatuh secara luar biasa. Semuanya meninggalkan jejak tangan Khairul. Pada malam itu, apabila menerima satu laporan rahsia daripada pembantu kepercayaannya, Encik Hamzah terdiam. Seluruh dunia mengenalinya sebagai seorang yang dingin dan tegas, tetapi hanya dia yang memahami kepedihan dikhianati oleh darah daging sendiri. Dia mula menyiasat secara senyap, mengarahkan orang untuk mengumpul bukti.
Setiap email, setiap kontrak, setiap transaksi bank dicantumkan. Akhirnya, sekeping pemacu USB kecil menyimpan segalanya, dari rakaman perbualan Khairul dengan rakan kongsi asing, hinggalah ke kontrak dengan tanda tangan palsu. Dia tahu, jika dia mendedahkan USB ini, Khairul akan musnah, malah mungkin berdepan dengan hukuman penjara. Tetapi disebabkan itu jugalah, dia merasakan lebih dari sebelumnya bahwa nyawanya sedang terancam. Pada hari-hari terakhir sebelum penerbangan maut itu, Encik Hamzah sering duduk bersendirian di pejabatnya di tingkat 50 Menara Samudra, memandang ke bawah ke arah bandar yang gemerlapan dengan cahaya lampu. Malam itu, dia mengeluh, kesunyian menyelimutinya. Segala kemasyhuran, wang, dan kuasa akhirnya hanyalah kulit kosong jika kepercayaan dikhianati. Malam itu dia bertanya pada dirinya sendiri, adakah mungkin apa yang telah dibinanya selama ini akan menjadi pisau yang menikam hatinya sendiri? Dan kemudian, penerbangan pribadi yang sepatutnya menjadi pengangkutan paling selamat telah bertukar menjadi permulaan kepada rancangan pembunuhan. Apabila enjin meletup, dia faham bahwa Khairul bukan sahaja mengkhianatinya di atas kertas, tetapi telah memilih untuk menyingkirkannya selama-lamanya. Akhirnya, kejatuhan ke dalam lautan bergelora adalah bukti terakhir, tetapi takdir tidak pernah tunduk pada perhitungan manusia. Dalam malam yang ganas itu, bukannya lenyap dalam api dan ombak, dia sebaliknya jatuh ke dalam tangan takdir, tangan yang gemetar tetapi tabah seorang kanak-kanak miskin, Aisyah. Dan dari saat itu, kehidupan bilionawan yang disangka telah berakhir melangkah ke satu babak baru, di mana nyawanya terikat pada hati mulia seorang gadis pengutip botol plastik yang tidak dikenali. Langit masih belum berhenti mencurahkan hujan. Kegelapan menyelubungi seluruh kampung nelayan. Hanya tinggal bunyi ombak menghempas dan bunyi hujan menitik di atas bumbung zinc yang berkarat. Aisyah cuba menarik lelaki yang cedera itu ke arah pondok kecil tempat dia dan ibunya tinggal. Tubuh lelaki itu berat seperti batu, tangan kecilnya gemetar, berkali-kali dia tergelincir di atas tanah berlumpur. Tetapi di matanya terpancar satu ketabahan yang jarang ditemui pada seorang kanak-kanak berusia 12 tahun. Apabila tiba di ambang pintu pondok, suara ibunya kedengaran di tengah-tengah hujan lebat. "Aisyah, apa kamu buat di luar tuh? Kan tengah ribut." Fatimah, ibu Aisyah, bergegas keluar, baju coklatnya basah lencun melekat pada tubuh kurusnya. Sebaik sahaja melihat anaknya memeluk seorang lelaki berlumuran darah, dia tergamam. "Ya Allah, Aisyah, siapa yang kamu bawa balik ni?" Aisyah tercungap-cungap, suaranya serak kerana penat. "Mak, Aisyah dengar suara orang minta tolong. Aisyah tak sampai hati nak biarkan." Fatimah terdiam kaku beberapa saat. Di kampung nelayan ini, kehidupan sudah sedia susah. Menambah seorang lagi untuk diberi makan sudah cukup membebankan. Apatah lagi seorang yang cedera dan tidak dikenali. Tetapi pandangan merayu anaknya membuatkan hatinya luluh. Dia mengeluh dan menggelengkan kepala. "Yalah, bawa dia masuk, tapi ingat, tolong orang pun kena hati-hati." Mereka berdua memapah Encik Hamzah masuk ke dalam pondok. Ia hanyalah sebuah rumah kecil yang dibina dari kayu terpakai, bumbungnya berlubang-lubang dan lantainya tanah lembab. Fatimah meletakkan lelaki itu di atas sebuah katil buluh yang usang, segera mengambil air untuk membersihkan luka dan mengoyakkan sehelai kain lama untuk membalutnya. Darah membasahi kain itu, tetapi sekurang-kurangnya pendarahan telah berhenti. Cahaya pelita minyak yang malap menerangi wajah pucat Encik Hamzah. Fatimah memperhatikannya dengan teliti, menyadari bahwa ini bukan nelayan atau penduduk kampung. Lelaki itu memakai kemeja berjenama yang koyak rabak. Di pergelangan tangannya masih ada jam tangan mahal, walaupun sudah tercalar. Dia berasa sedikit seram. Orang kaya seperti ini, kenapa boleh jadi begini? Adakah dia penjenayah yang diburu atau terlibat dalam perkara berbahaya?
Aisyah duduk di sebelahnya, kedua-dua tangannya digenggam erat, bimbang ibunya akan menghalau lelaki itu. Dia berbisik, "Mak, kasihan tengok Pak Cik nih, kalau kita biarkan, tentu dia akan mati." Fatimah memandang anaknya, hatinya dipenuhi rasa kasihan. Sejak suaminya meninggal dunia beberapa tahun lalu, dia dan Aisyah hidup bergantung antara satu sama lain. Kemiskinan tidak memadamkan sifat baik hati anaknya. Dia mengangguk perlahan. "Baiklah, kita simpan dia di sini buat sementara. Tapi ingat, jangan beritahu sesiapa di kampung. Kalau orang tahu, mereka akan syak macam-macam." Malam itu, hujan masih turun renyai-renyai. Encik Hamzah terbaring tidak bergerak, nafasnya berat. Fatimah duduk di sebelahnya, sesekali mengelap peluh di dahinya. Aisyah pula tertidur sambil meletakkan kepalanya di tepi katil buluh itu. Tangan kecilnya secara tidak sengaja menggenggam tangan Encik Hamzah, tangan yang kasar hasil pengalaman mengharungi pelbagai cabaran perniagaan. Dalam keadaan separas sedar, Encik Hamzah terkejut sedikit. Mulutnya menggumam beberapa perkataan yang tidak jelas. "Khairul, pengkhianat, USB, jangan hilang." Fatimah mengerutkan dahi, tidak faham apa-apa. Dia hanya menyangka itu adalah kata-kata orang yang sedang nazak. Tetapi bisikan itu, bersama dengan benda kecil berwarna perak yang masih digenggam erat di tangannya, akan menjadi rahsia yang mengubah seluruh kehidupan mereka berdua. Keesokan paginya, apabila ribut telah reda, cahaya matahari yang lemah menembusi lubang-lubang di bumbung, menerangi wajah pucat tetapi masih hidup Encik Hamzah. Aisyah terjaga dan melihat lelaki itu masih bernafas, lalu tersenyum lega. Dia tidak tahu bahawa lelaki yang diselamatkannya bukan sekadar satu nyawa biasa, tetapi adalah pusat kepada satu pertarungan kuasa yang sengit menanti di hadapan. Dan dalam saat yang kelihatan tenang itu, pemacu USB kecil yang tersimpan di dalam genggaman Encik Hamzah, bukti yang mengandungi rahsia yang boleh menggegarkan empayar samudra, masih belum disadari oleh sesiapa. Keesokan paginya, apabila berita-berita tergempar memenuhi muka hadapan akhbar, seluruh dunia keuangan dan media Malaysia terkejut. Jet pribadi bilionawan Hamzah bin Malik terhempas di tengah lautan, tiada mangsa yang terselamat ditemui. Gambar-gambar kabur api yang marak di langit malam, serpihan-serpihan yang hanyut ke pantai, semuanya seolah-olah membuktikan pengakhiran tragis bilionawan berkuasa itu. Di dalam sebuah bilik mewah di sebuah vila di pinggir bandar, Khairul Azman duduk dengan tenang di hadapan skrin besar yang menyiarkan berita. Cahaya biru memancar ke wajahnya, separuh gelap separuh terang. Dia menghirup sedikit wine, sudut bibirnya mengukir senyuman sinis. Matanya memancarkan kepuasan yang telah ditahannya selama berbulan-bulan. Akhirnya, halangan terbesar yang menghalang laluannya untuk menguasai kumpulan samudra telah lenyap. Khairul, seorang yang bijak dan pandai berlakon. Sejak hari dia dibimbing oleh Hamzah untuk masuk ke dalam syarikat, dia telah menunjukkan kesetiaan dan dedikasi. Tetapi semakin tinggi dia mendaki, semakin besar cita-citanya. Dia tidak mau selamanya menjadi bayang-bayang sepupunya, seorang yang dikagumi sekaligus dibencinya hingga ke tulang. Hamzah memiliki segalanya, kemasyhuran, penghormatan daripada pemegang saham, kesetiaan daripada pekerja. Manakala dia, walaupun berbakat, tetap orang nomor 2. Untuk menjadi nomor 1, orang di puncak perlu disingkirkan. Itulah yang sering diingatkan oleh Khairul pada dirinya. Dan kini, kematian Hamzah adalah tiket emas yang membuka jalan untuknya menjadi pemilik mutlak empayar berbilion ringgit itu. Dia menoleh ke arah fail tebal di atas meja. Di dalamnya, terdapat rancangan untuk mengambil alih seluruh syarikat selepas Hamzah tiada. Pemegang saham telah dibelinya, mereka yang menentang juga telah dilemahkan. Dia telah menjanjikan keuntungan besar jika mereka menyebelahinya dan mayoritas telah bersetuju. Hanya beberapa hari lagi, aku akan duduk di kerusi pengerusi, bisik Khairul, suaranya rendah dan penuh kepuasan. Seorang pembantu muda masuk, menunduk hormat.
Tuan, pihak media telah mengesahkan tiada mangsa yang terselamat. Pihak berkuasa juga membuat kesimpulan ini adalah kemalangan yang tidak dapat dielakkan. Tiada siapa yang syak apa-apa. Khairul ketawa kecil, matanya sedingin ais. Bagus, kita tidak perlu sebut lagi tentang ini. Sediakan untuk mesyarat pemegang saham tergempar. Mulai sekarang, semuanya akan berjalan mengikut rancangan. Tetapi jauh di dalam hatinya yang dingin, satu keresahan samar masih terasa. Khairul teringat perbualan terakhirnya dengan rakan kongsi asing yang telah membantunya merancang kemalangan pesawat itu. Mereka memberi jaminan semuanya akan sempurna, tetapi Khairul masih tidak dapat menahan kebimbangan. Bagaimana jika, hanya jika, Hamzah masih hidup? Dia segera menepis fikiran itu. Kebarangkaliannya hampir sifar. Jatuh dari ketinggian beribu-ribu meter di tengah badai, siapa yang boleh selamat? Dia menenangkan dirinya, lalu mengangkat gelas wine, memandang menembusi warna merah pekat seperti darah. Selamat tinggal, sepupuku, mulai sekarang, empayar ini milik aku. Di sudut lain bandar, media sedang heboh. Ramai pelabur bimbang, tetapi ada juga yang diam-diam gembira. Ketiadaan Hamzah bermakna pasaran boleh dimanipulasi dengan lebih mudah. Di media sosial, beribu-ribu ucapan takziah membanjiri, melukiskan imej seorang usahawan hebat yang telah gugur. Tiada siapa sangka di sebuah pondok kecil di tepi pantai, lelaki itu masih bernafas, masih menggenggam rahsia di tangannya. Dan lebih-lebih lagi, tiada siapa sangka orang yang sedang menjaga nyawanya hanyalah seorang gadis miskin yang tidak dikenali. Sementara itu, di seberang sana, Khairul Azman masih mabuk dalam ilusi kemenangan, tidak sedar bahawa permainan sebenar baru sahaja bermula. Cahaya matahari pagi menembusi lubang-lubang di bumbung zinc, membentuk garisan-garisan cahaya yang berkelip di atas lantai tanah yang lembap. Di dalam pondok kecil itu, suasana begitu sunyi sehinggakan hanya kedengaran bunyi ombak yang sayup-sayup dan kokoan ayam jantan yang lewat dari kampung nelayan. Aisyah duduk memeluk lutut di tepi katil buluh yang usang, matanya letih tetapi tetap tertumpu pada lelaki asing yang terbaring tidak bergerak. Tiba-tiba, kedengaran bunyi batuk yang serak membuatkan Aisyah terkejut. Lelaki itu gementar, kelopak matanya yang berat terbuka perlahan, menampakkan pandangan yang kabur dan keliru. Dia cuba menarik nafas, tetapi dadanya yang sakit membuatkan nafasnya terputus-putus. Pakcik dah sedar, jerit Aisyah. Tangan kecilnya yang gementar memegang lengan lelaki itu. Jangan takut, ini rumah saya. Encik Hamzah memandang sekeliling. Sebuah rumah yang sempit, bumbung bocor, dinding usang. Bau hapak bercampur dengan bau masin laut. Dia tidak tahu di mana dia berada, hanya teringat saat-saat terakhir sebelum pesawat meletup. Bunyi angin, bunyi logam pecah dan kesakitan yang merobek tubuhnya. Saya masih hidup, suaranya serak. Setiap perkataan yang keluar seperti pisau menghiris kerongkongnya. Fatimah masuk membawa semangkuk air suam. Dia memandang lelaki itu dengan tajam, waspada tetapi juga penuh belas kasihan. Encik jatuh di tepi hutan malam tadi. Anak saya yang jumpa dan bawa balik. Kalau bukan kerana dia, Encik mungkin tak ada di sini lagi. Encik Hamzah dengan gementar memandang Aisyah. Mata jernih dan tulus gadis itu membuatkannya terdiam sejenak. Sudah bertahun-tahun dia tidak melihat pandangan yang begitu suci. Di tengah-tengah dunia yang penuh dengan tipu daya dan pengkhianatan, dia menelan liur dengan payah dan mengangguk perlahan. Terima kasih. Aisyah tersenyum, senyuman polos yang bersinar di bawah cahaya pagi. Saya cuma buat apa yang patut. Pakcik rehatlah, mak saya akan jaga pakcik. Fatimah meletakkan mangkuk air di atas meja buluh, suaranya rendah. Saya tak tanya siapa encik, dari mana encik datang. Tapi encik patut tahu, orang di kampung ni suka ambil tahu. Kalau mereka dapat tahu saya simpan orang asing yang tak jelas asal-usulnya, entah apa cerita yang akan timbul. Encik Hamzah memejamkan mata dan mengeluh.
Dia mahu memberitahu perkara sebenar bahawa dia adalah Hamzah bin Malik, nama yang sedang diperkatakan oleh seluruh negara kerana disangka telah mati dalam nahas pesawat. Tetapi dia faham memberitahunya sekarang hanya akan membawa bencana kepada ibu dan anak ini. USB itu masih di tangannya. Bukti pengkhianatan Khairul masih ada. Jika berita ini bocor, Khairul pasti tidak akan membiarkan mereka berdua hidup aman. Dia diam-diam menggenggam erat tapak tangannya, merasakan pemacu USB yang sejuk itu. Itulah nyawanya, harapan tunggalnya untuk kembali dan membalikkan keadaan. Tetapi, buat masa ini, dia perlu bersembunyi, memulihkan diri dan meletakkan kepercayaan pada keluarga miskin ini, satu-satunya orang yang telah membantunya dalam keadaan terdesak. Anggap sahaja saya seorang pengembara yang malang, jawabnya dengan suara serak, matanya letih tetapi tegas. Saya mohon puan dan anak puan jangan beritahu sesiapa. Fatimah memandangnya dengan teliti, seolah-olah mau membaca isi hatinya. Dia bukan orang yang mudah percaya, tetapi getaran jujur di mata lelaki itu melembutkan hatinya. Dia mengangguk perlahan. Baiklah, encik boleh tinggal di sini sementara, sehingga cukup kuat untuk pergi. Tapi ingat, jangan timbulkan masalah. Aisyah bersorak kecil, wajahnya ceria. Dia dengan pantas menuangkan air dan memberikannya kepada lelaki itu. Encik Hamzah mengambilnya, tangannya yang gemetar bersentuhan dengan jari jemari kurus kanak-kanak itu. Satu perasaan hangat yang aneh timbul, seolah-olah dia baru sahaja menemui seutas tali rapuh yang menghubungkannya dengan kehidupan selepas jurang kematian. Di luar, ombak laut masih berdebur, burung camar berbunyi di langit selepas badai. Di dalam pondok miskin itu, 3 orang asing memulakan satu ikatan yang aneh, satu ikatan yang mereka tidak sadar akan menjadi kunci takdir yang mengubah seluruh nasib sebuah empayar gergasi. Di bangunan ibu pejabat kumpulan samudra, pagi itu tidak seperti hari-hari lain. Koridor di tingkat 30, di mana bilik mesyuarat besar untuk lembaga pengarah terletak, riuh dengan bunyi tapak kaki dan perbualan berbisik. Di skrin yang tertanggang di lobi, masih tertera berita tergempar. Bilionawan Hamzah bin Malik terkorban dalam nahas pesawat. Seluruh dunia keuangan terkejut. Suasana tegang menyelubungi. Wajah-wajah biasa dari dunia korporat, pemegang saham besar, peguam, dan pakar keuangan semuanya hadir. Semua orang menunjukkan rasa sedih, tetapi di mata mereka, selain kesedihan, ada juga kebimbangan. Sebuah empayar berbilion ringgit baru sahaja kehilangan pengasasnya, orang yang telah menerajui syarikat selama lebih 2 dekad. Khairul Azman masuk, dia memakai sut biru gelap yang dijahit kemas tali leher merah tua. Wajahnya menunjukkan kesedihan, seolah-olah menanggung kehilangan yang besar, tetapi matanya memancarkan keyakinan yang tersembunyi. Dia tahu hari ini adalah saat penting untuk mengukuhkan kedudukannya. Sila ambil tempat masing-masing, suara Khairul bergema, tenang dan tegas. Kita mulakan mesyuarat khas ini. Bilik mesyuarat yang luas itu senyap sunyi. Khairul berdiri di hadapan podium, tangannya diletakkan perlahan di atas fail tebal. Di belakangnya, potret besar Hamzah bin Malik masih tergantung megah. Wajah tenang dan tegas pengasas itu seolah-olah memandang tepat ke arah setiap orang yang hadir. Pertama sekali, bagi pihak keluarga Malik dan kumpulan samudra, saya ingin mengucapkan takziah yang mendalam kepada semua pemegang saham, kaki tangan dan rakan kongsi. Abang Hamzah, pengasas, guru dan abang saya telah pergi dalam satu kemalangan yang dahsyat. Kehilangan ini tidak dapat diganti. Khairul berhenti, mengeluarkan sapu tangan untuk mengesat sudut matanya seolah-olah menyembunyikan emosi. Beberapa pemegang saham yang duduk berdekatan mengangguk, ada yang mengeluh sedih. Tetapi ada juga pandangan yang diam-diam memerhati, seolah-olah mahu melihat berapa banyak kebenaran dalam kesedihan itu. Namun, Khairul mengubah suaranya menjadi lebih kuat dan tegas. Kumpulan samudra tidak boleh berhenti.
Kita mempunyai berpuluh ribu kaki tangan, beribu projek yang sedang berjalan, dan beratus ribu keluarga yang bergantung pada kestabilan syarikat ini. Abang Hamzah pasti maukan kita terus maju. Oleh itu, kita memerlukan seorang pemimpin baru, seseorang yang mempunyai keupayaan, keberanian, dan visi untuk meneruskan legasi Abang Hamzah. Bisikan kedengaran di seluruh bilik. Beberapa orang sudah faham niatnya. Yang lain diam, tetapi di dalam kepala sedang membuat perhitungan. Encik Saleh, seorang pemegang saham lama dengan rambut putih, bersuara perlahan. Saya setuju kita perlukan kestabilan. Tetapi Encik Khairul, Abang Hamzah baru sahaja meninggal dunia. Tidakkah terlalu awal untuk membincangkan penggantian? Khairul tersenyum, menundukkan kepala untuk menunjukkan hormat. Ya, Pak Cik Saleh, saya faham kebimbangan itu. Tetapi pasaran tidak menunggu kita. Jika samudra tidak segera mempunyai nahkoda, keyakinan pelabur akan runtuh, saham akan jatuh merudum. Itu akan lebih menyakitkan daripada mana-mana upacara pengebumian. Kata-kata itu tepat mengenai sasaran. Dalam dunia perniagaan, uang dan keuntungan seringkali lebih berat daripada emosi. Beberapa pemegang saham mengangguk setuju. Khairul meneruskan dengan suara yang meyakinkan. Saya telah bersama Abang Hamzah selama 20 tahun. Saya tahu setiap projek, setiap langkah syarikat ini. Saya juga orang yang sering diberi kuasa oleh Abang Hamzah dalam urus niaga antara bangsa. Oleh itu, saya percaya saya layak untuk mewarisi peranan pengurusi agar tidak mensia-siakan usaha yang telah dibina oleh Abang Hamzah. Seluruh bilik berbisik. Ada yang bertepuk tangan secara sporadis. Suasana mula memihak kepada Khairul. Tetapi di satu sudut terpencil, sepasang mata tajam masih memerhatikannya. Itulah Puan Marina, peguam wanita yang pernah menjadi penasihat undang-undang utama Hamzah. Dia diam, tetapi pandangannya jelas menunjukkan keraguan. Khairul turun dari podium, berbual secara pribadi dengan beberapa pemegang saham yang rapat dengannya. Dia tahu, sebaik sahaja mesyuarat hari ini berakhir dengan sokongan majoriti, dia akan secara rasmi duduk di kerusi yang telah lama diidamkannya. Dia tidak sedar, di sebuah pondok miskin di tepi pantai, orang yang disangkanya telah mati sedang berangsur pulih dan pemacu USB yang mengandungi rahsia pengkhianatan masih utuh. Beberapa hari berlalu selepas malam badai itu, luka Encik Hamzah berkat jagaan rapi ibu dan anak itu mula sembuh. Walaupun masih lemah, dia sudah boleh duduk bersandar pada dinding buluh mendengar bunyi ombak yang berdebur di pantai. Pondok kecil di kampung nelayan itu, walaupun miskin, memberikannya satu ketenangan aneh yang tidak pernah dirasainya selama bertahun-tahun hidup dalam kemewahan. Aisyah sering duduk di sebelahnya, membawakan air suam, kadang-kadang semangkuk bubur cair yang dimasak dari sedikit beras yang dikumpul. Gadis kecil itu sentiasa tersenyum, matanya yang jernih memancarkan keikhlasan. Setiap kali Encik Hamzah memegang sudu dengan tangan yang gemetar, Aisyah dengan sabar akan menyuapkannya, seolah-olah menjaga ahli keluarga sendiri. Makanlah sikit lagi, Pak Cik. Nanti tak ada tenaga. Suara Aisyah jernih, tanpa sedikit pun rasa letih, walaupun tangannya kasar kerana biasa mengutip botol plastik dan besi buruk. Encik Hamzah memandang gadis kecil itu, hatinya terasa pedih. Sepanjang hidupnya dia mengejar kuasa dan uang, tetapi akhirnya di ambang maut, dia diselamatkan oleh seorang kanak-kanak miskin yang tidak mempunyai apa-apa selain hati yang mulia. Dia tersenyum kecil, suaranya serak tetapi mesra. Kamu nih kecil-kecil dah berani ya. Kalau bukan kerana kamu, Pak Cik dah mati di luar sana. Aisyah menggelengkan kepala. Rambutnya yang kusut jatuh ke bahu kurusnya. Aisyah cuma fikir, kalau ayah Aisyah masih hidup dan sesat di luar sana, Aisyah pun harap ada orang yang tolong. Sebab tu Aisyah tak boleh buat tak tahu. Kata-kata itu menusuk hati Encik Hamzah. Dia teringat zaman kanak-kanaknya yang miskin di sebuah kampung nelayan yang jauh. Teringat malam-malam ibunya terpaksa mengetuk pintu rumah orang untuk meminta beras. Pada Aisyah, dia seolah-olah melihat cerminan sebahagian kenangan yang coba dilupakannya.
Fatimah duduk di sudut katil, matanya tajam memandang lelaki itu. Dia tidak percaya seorang yang memakai jam tangan mewah dan kemeja berjanama hanyalah mangsa kemalangan biasa. Dia bertanya dengan perlahan, "Enji ini sebenarnya siapa? Kenapa boleh jadi begini teruk di tengah-tengah badai?" Encik Hamzah terdiam beberapa saat. Dia faham memberitahu perkara sebenar sekarang adalah berbahaya, tetapi dia juga tidak boleh memberi jawaban sambil lewa. Akhirnya, dia menjawab perlahan, matanya memandang keluar tingkap kecil. "Anggap sahaja saya seorang pengembara yang dikhianati. Ada orang yang mau menanam saya selama-lamanya." Fatimah mengerutkan dahi, matanya menunjukkan kebimbangan. "Dikhianati? Maknanya encik terlibat dalam masalah besar. Kalau mereka tahu encik masih hidup, adakah mereka akan datang ke sini dan bawa masalah pada kampung kami?" Encik Hamzah menoleh dan memandang tepat ke mata wanita itu, suaranya tegas. "Saya janji tidak akan biarkan Puan dan anak Puan terlibat. Tapi tolong percaya, saya perlukan sedikit masa untuk pulih. Bila dah cukup kuat, saya akan pergi dan bawa semua masalah ini bersama saya." Ketegasan dalam suaranya membuatkan Fatimah terdiam. Dia tidak tahu siapa lelaki ini sebenarnya, tetapi gerah hatinya mengatakan lelaki itu bercakap benar. Aisyah duduk di antara mereka, matanya membulat penuh kebimbangan. Kalau orang jahat itu datang, Aisyah akan lari ke pekan dan beritahu polis. Encik Hamzah ketawa kecil. Ketawanya serak tetapi bergema di seluruh pondok. Dia mengusap lembut rambut kusut Aisyah. "Kamu ni berani betul, tapi perkara ni tak semudah itu. Ada orang yang kaya dan berkuasa sampai boleh tutup mata seluruh dunia." Apabila berkata begitu, dia tanpa sedar menggenggam erat pemacu USB yang disembunyikan di dalam tapak tangannya. Aisyah perasan dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Pak Cik pegang apa tu dalam tangan? Kenapa macam penting sangat?" Encik Hamzah terkejut dan menggelengkan kepala perlahan. "Cuma satu kenang-kenangan penting. Ia ingatkan Pak Cik yang Pak Cik ada kerja yang belum selesai." Aisyah membulatkan mata dan tersenyum. "Kalau macam tu, Pak Cik kena cepat sihat supaya boleh selesaikan kerja. Saya dan Mak akan tolong Pak Cik mana yang mampu." Kata-kata polos itu menyentuh hatinya. Bertahun-tahun dia dikelilingi oleh orang yang mengambil kesempatan dan membodek. Tidak pernah ada sesiapa yang berkata-kata dengan begitu tulus dan ikhlas. Di dalam pondok miskin itu, dia merasakan semula kepercayaan, sesuatu yang telah hilang dalam kehidupannya yang kaya raya. Di luar, ombak laut berdebur mengikut rentak, seperti musik latar untuk satu permulaan baru. Di dalam pondok kecil itu, 3 orang asing yang telah diikat oleh benang takdir. Tetapi tiada seorang pun daripada mereka tahu bahawa hari-hari tenang yang jarang berlaku ini hanyalah jeda singkat sebelum badai besar yang akan datang, apabila rahsia di tangan Encik Hamzah berisiko terbongkar pada bila-bila masa. Bilik musyawarat besar di tingkat 30 Ibu Pusat Kumpulan Samudra penuh sesak. Di atas pentas, bendera Malaysia dan bendera syarikat diletakkan bersebelahan. 2 barisan bunga putih disusun rapi, seolah-olah untuk memperingati pengasas yang baru meninggal dunia. Suasana kelihatan khusyuk, tetapi di sebalik wajah-wajah yang sedang mengambil gambar dan merakam video, terdapat kegairahan menanti satu keputusan bersejarah. Khairul Azman melangkah ke atas podium dengan tenang. Sut kelabunya licin, tali leher biru tua, rambutnya disisir kemas dan berkilat. Dia menunduk hormat di hadapan potret besar Hamzah bin Malik, tetapi sudut bibirnya masih menampakkan senyuman bangga yang tidak dapat ditahan. Pengerusi musyawarat, seorang pemegang saham senior, bersuara. "Hari ini, mengikut perlembagaan syarikat dan persetujuan lembaga pengarah, kita akan mengundi untuk memilih pengerusi baru Kumpulan Samudra. Seperti yang tuan-tuan dan puan-puan sedia maklum, calon yang paling layak ialah Encik Khairul Azman, naib pengerusi eksekutif yang telah bersama-sama dengan mendiang pengerusi Hamzah bin Malik selama lebih 20 tahun.
Tepukan gemuruh bergema. Lensa kamera terus dihalangkan ke arah Khairul. Dia mengangkat kepala, matanya bersinar penuh keyakinan. Inilah saat yang ditunggunya seumur hidup. Undian berlangsung dengan cepat. Kertas-kertas undi dimasukkan ke dalam peti, diiringi bunyi kamera yang tidak henti-henti. Beberapa menit kemudian, keputusan diumumkan. Dengan 87% undi setuju, seluruh dewan meletus dengan tepukan gemuruh. Tahniah, umum pengerusi. Mulai hari ini, Encik Khairul Azman secara resminya menjadi pengerusi lembaga pengarah Kumpulan Samudra. Khairul melangkah ke hadapan, menerima sejambak bunga daripada penganjur. Dia memegang mikrofon, suaranya lantang dan bersemangat. Saya amat terharu dan berterima kasih atas kepercayaan ini. Abang Hamzah telah meninggalkan satu legasi yang hebat dan saya berjanji akan meneruskan dan membawanya ke tahap yang lebih tinggi. Samudra tidak akan sekali-kali tumbang walaupun pengasasnya telah tiada. Sorakan, tepukan, dan bunyi kamera bergema serentak. Media segera menyiarkan berita. Samudra mempunyai pengerusi baru selepas tragedi, Khairul Azman pewaris yang layak. Pasaran saham seolah-olah ditenangkan, saham Samudra kembali menghijau. Namun, di antara berita-berita yang melimpah ruah itu, terselit beberapa berita kecil yang tidak ramai perasan. Nelayan di kawasan pantai timur menemui kesan aneh dari nahas pesawat, sekeping serpihan logam yang hangus, tetapi anehnya, kesan terbakar itu menunjukkan tanda-tanda bahan letupan, bukan sekadar letupan enjin. Selain itu, dalam satu temu bual dalam talian, seorang wartawan muda bertanya, Tuan Khairul, ada pendapat mengatakan nahas ini masih mempunyai banyak perkara yang belum jelas, terutamanya fakta bahwa mayat Encik Hamzah belum ditemui. Apa pandangan Tuan tentang ini? Khairul terdiam sejenak, tetapi segera bertenang. Dia tersenyum kecil. Dalam kemalangan udara di laut, kegagalan untuk menemui mayat adalah perkara biasa. Saya ucapkan takziah, tetapi biarlah keluarga diberi ruang untuk bertenang. Janganlah membuat spekulasi yang berlebihan. Jawapan yang lancar, tetapi jauh di lubuk hati Khairul, jantungnya berdegup kencang. Peluh membasahi pelipisnya, walaupun bilik itu sejuk berhawa dingin. Di barisan belakang, Puan Marina, peguam wanita kepada mendiang pengurusi, menunduk sedikit mencatat sesuatu di dalam failnya. Matanya tajam, seolah-olah mengetahui satu rahsia yang Khairul tidak mahu sesiapa tahu. Khairul menamatkan ucapannya di tengah-tengah sorakan, tetapi ketika turun dari podium, tangannya tanpa sedar digenggam erat. Pada saat itu, dia seolah-olah terdengar suara Hamzah yang biasa di kepalanya, tenang tetapi penuh kuasa. Khairul, kau takkan dapat semuanya. Khairul menggelengkan kepala perlahan, memberitahu dirinya itu hanya ilusi. Dia telah menang, dia telah menjadi pengurusi. Tetapi dia tidak sedar di satu tempat yang jauh di tepi pantai, orang yang dipercayainya telah mati, sedang berangsur pulih, bersedia untuk kembali dan menggegarkan empayar yang sedang dinikmatinya. Di dalam pondok kecil di tepi pantai, cahaya petang menembusi celah-celah dinding buluh, membentuk garisan-garisan kuning yang hangat. Encik Hamzah duduk bersandar di dinding, tubuhnya sudah kurang letih selepas beberapa hari dijaga. Lebam-lebamnya mula pudar, nafasnya juga lebih teratur. Namun, matanya masih merah dan dalam, seolah-olah menyembunyikan badai yang sedang ditahan. Aisyah sedang sibuk membaiki sebuah radio lama yang dijumpai oleh ibunya dari tempat barang lusuh. Itulah satu-satunya benda di rumah itu yang boleh menghubungkan mereka dengan dunia luar. Setiap kali ia mengeluarkan bunyi berdesir, dia gembira seolah-olah baru menyentuh satu keajaiban. Pak Cik Hamzah, hari ini radio dapat siaran, jerit Aisyah, meletakkan radio itu di hadapan lelaki itu. Bunyi berdesir kedengaran selama beberapa saat, kemudian suara penyampai berita kedengaran jelas. Lembaga pengarah Kumpulan Samudra baru sahaja secara rasmi melantik Encik Khairul Azman sebagai pengerusi, berikutan pemergian mendadak bilionawan Hamzah bin Malik.
Mesyuarat berlangsung dalam suasana khusyuk dengan persetujuan tinggi dari para pemegang saham. Encik Khairul berjanji akan meneruskan legasi pengasas dan membawa Samudera berkembang lebih maju. Encik Hamzah terdiam, jari jemarinya yang gementar menggenggam hujung selimut. Dadanya terasa sakit, bukan sahaja kerana luka, tetapi kerana kemarahan yang meluap-luap. Suara lancar pengampai berita itu seperti setiap tikaman pisau ke jantungnya. Khairul telah berjaya. Dia sedang duduk dengan selesa di atas kerusi yang telah diperjuangkannya seumur hidup. Aisyah dengan polos bertanya, Pakcik kenal ke Encik Khairul tu? Macam sedara dengan Pakcik Hamzah je. Dia menelan liur. Matanya menjadi gelap. Ya, dia saudara, tapi dia juga yang nak bunuh Pakcik. Fatimah tergamam. Dia sudah lama mengesyaki sesuatu, tetapi apabila mendengar pengakuan itu dari mulut lelaki itu sendiri, jantungnya berdegup kencang. Dia berbisik, Ya Allah, jadi encik ni bilionawan yang orang laporkan dalam berita beberapa hari ni. Encik Hamzah memandang tepat ke mata wanita itu, kali ini tanpa berselindung. Saya Hamzah bin Malik, dan saya belum mati. Pondok kecil itu tiba-tiba menjadi senyap sunyi. Fatimah memegang dadanya, tidak percaya bahawa dia sedang menyembunyikan seorang tokoh yang menggegarkan seluruh negara. Aisyah pula membulatkan mata, memandang lelaki itu seolah-olah sedang berhadapan dengan watak yang keluar dari skrin televisyen. Tapi, kenapa encik ada di sini? Suara Fatimah bergetar. Encik kaya, berkuasa, kenapa boleh jadi begini? Encik Hamzah memejamkan mata, nafasnya menjadi laju. Kemudian dia berkata satu persatu, kerana pengkhianatan. Dia mahu menanam saya untuk menguasai segalanya seorang diri. Tapi takdir membenarkan saya hidup. Dan selagi saya hidup, saya takkan biarkan dia tenang. Aisyah menggigit bibir, kemudian tiba-tiba meletakkan tangan kecilnya di atas tangan lelaki itu. Pakcik tak boleh mengalah. Saya percaya Tuhan biarkan Pakcik hidup ada sebabnya. Mata Encik Hamzah melembut. Kata-kata kanak-kanak yatim itu bergema seperti satu peringatan dari takdir itu sendiri. Dia mengangguk, suaranya serak tetapi tegas. Kamu betul. Saya mesti kembali. Saya mesti menuntut keadilan. Bukan untuk diri saya sahaja, tetapi untuk semua orang yang ditindasnya. Fatimah masih bimbang, suaranya rendah. Encik pasti ada jalan untuk kembali. Orang percaya encik dah mati. Kalau encik muncul sekarang, risau nanti bahaya. Encik Hamzah membuka tapak tangannya, menampakkan pemacu USB yang berkilauan di bawah cahaya petang. Inilah senjata saya. Di dalamnya ada cukup bukti untuk mendedahkan topengnya. Asalkan saya dapat sampaikan ke tempat yang betul, saya akan kembali. Bukan hanya dengan nama, tetapi dengan kebenaran. Aisyah menggenggam erat tangan lelaki itu, matanya bersinar. Saya akan tolong Pakcik simpankan. Siapa-siapa pun yang datang, saya takkan biarkan mereka ambil. Encik Hamzah memandang gadis kecil itu. Tiba-tiba matanya terasa panas. Bertahun-tahun, dia tidak pernah menyangka seorang kanak-kanak miskin boleh memberikannya kepercayaan yang begitu besar. Di dalam hatinya, api kemarahan telah bertukar menjadi keazaman yang membara. Di luar, ombak laut mengaum dengan kuat, seperti loceng yang memanggilnya kembali ke medan perang yang sengit. Di dalam pondok kecil itu, lelaki yang pernah dianggap mati kini telah memilih jalan untuk hidup, untuk kembali berdepan dan mengubah nasib. Selepas majlis pelantikan, Khairul Azman melangkah ke fasa baru dengan keyakinan yang tidak pernah dirasanya sebelum ini. Di tingkat tertinggi Ibu Pejabat Kumpulan Samudra, pejabat pengurusi yang luas kini menjadi miliknya. Potret besar Hamzah bin Malik yang pernah tergantung megah di dinding telah diturunkan, digantikan dengan panel kaca lut sinar yang menghadap terus ke seluruh pemandangan bandar. Era Hamzah sudah berakhir, sekarang zaman aku, bisik Khairul pada dirinya, matanya berkilauan dengan cita-cita. Pada hari-hari awal pemerintahannya, dia terus menandatangani beberapa siri keputusan.
menggantikan pengarah keuangan yang pernah rapat dengan Hamzah dengan seorang kaki tangan yang setia kepadanya. Memindahkan ketua-ketua proyek yang lantang bersuara ke cawangan-cawangan kecil, malah memberhentikan kaki tangan bawahan yang pernah disukai oleh Hamzah. Langkah demi langkah, Khairul memotong semua akar lama, membina sebuah jentera yang hanya tahu menurut perintahnya. Syarikat ini tidak boleh wujud dengan bayang-bayang masa lalu, katanya dalam satu mesyuarat pengurusan. Sesiapa yang masih berpaut pada legasi Abang Hamzah lebih baik pergi. Samudera kini akan membawa warna baru, warna Khairul. Tepukan yang kurang bersemangat kedengaran. Banyak wajah menunduk, tidak berani menunjukkan perasaan, tetapi di dalam hati timbul rasa tidak senang. Perubahan yang terlalu cepat dan drastik membuatkan ramai berasa tertekan. Petang itu, ketika Khairul baru sahaja masuk ke pejabat, pembantu pribadinya berlari masuk dengan cemas membawa sebuah fail. Tuan Pengerusi, ada satu perkara aneh. Khairul mengerutkan dahi. Aneh apa? Pembantu itu merendahkan suara, matanya melilau. Ada berita dari akhbar tempatan di pantai timur. Seorang nelayan mendakwa telah bertemu dengan seorang lelaki yang sangat mirip dengan Encik Hamzah bin Malik. Seluruh tubuh Khairul seolah-olah terkena renjatan elektrik. Dia bangun dengan serta-merta, kedua-dua tangannya menghentak meja. Apa? Cakap betul-betul. Ya Tuan, nelayan itu berkata, pada malam badai baru-baru ini, mereka melihat seorang lelaki cedera dibawa oleh seorang gadis kecil dan ibunya ke kampung. Lelaki itu memakai kemeja mewah dan jam tangan mahal. Sebelum dia sempat mengesahkan, mereka telah hilang. Berita ini belum masuk akhbar utama, tetapi beberapa wartawan bebas sedang heboh memperkatakannya. Khairul merasakan peluh membasahi dahinya. Di dalam kepalanya, pelbagai soalan bermain. Tak mungkin, aku dah pastikan pesawat itu meletup. Tak mungkin ada yang selamat. Atau dia menoleh tajam ke arah pembantunya, menyebut setiap perkataan dengan jelas. Segera hantar orang ke sana, cari sampai dapat. Kalau betul dia masih hidup, dengan apa cara sekalipun, tanam berita ini sebelum ia sempat tersebar. Pembantu itu menggigil, mengangguk laju dan beredar. Khairul berdiri sendirian di pejabat, jantungnya berdegup tidak keruan. Dia memandang keluar tingkap kaca ke arah bandar yang gemerlapan di bawah kakinya. Tetapi baginya sekarang, semuanya hanyalah ilusi yang mudah pecah. Dalam fikirannya, muncul wajah Hamzah yang berwibawa dan tegas, seolah-olah sedang memandangnya dengan senyuman sinis. Dia menjerit, menghentak penumbuknya ke meja. Tidak, kau dah mati, kau tak boleh kembali. Tetapi sejurus selepas jeritan itu, ketakutan semakin membebaninya. Khairul lebih tahu daripada sesiapa pun, jika Hamzah benar-benar masih hidup, semua yang telah dibinanya, kuasa, kemasyuran, kerusi-pengerusi akan runtuh dalam sekelip mata. Dan itu dia sama sekali tidak akan benarkan berlaku. Pondok kecil di tepi pantai hari ini lebih cerah dari biasa. Encik Hamzah sudah boleh berjalan keluar sendiri. Kakinya masih sedikit tempang, tetapi sudah lebih stabil. Angin laut yang membawa bau masin meniup rambutnya yang beruban, membuatkan dadanya dipenuhi semangat hidup yang baru. Fatimah sedang menjemur ikan kering di halaman, manakala Aisyah sibuk menampal sebuah bakul buluh. Kehidupan yang miskin tetapi damai. Sesekali kedengaran suara kanak-kanak bermain di kampung, bercampur dengan bunyi kokokan ayam dan dayung nelayan yang pulang dari laut. Tengah hari itu, Fatimah pulang dari pasar menjual beberapa ikat ikan, membawa pulang radio kecil dan beberapa jenis rempah. Sebaik sahaja dia masuk, wajahnya masih kelihatan cemas. Encik Hamzah, dekat pasar tadi orang heboh bercerita. Dia meletakkan bakulnya, suaranya direndahkan. Mereka kata, akhbar laporkan Encik Khairul dah rasmi jadi pengerusi. Tapi ada pula yang berbisik-bisik kata, Encik belum mati.
Encik Hamzah terdiam. Tangannya yang sedang memegang cawan air terhenti di udara. Apa mereka kata? Ada orang cakap, nelayan di kawasan laut berdekatan nampak seorang lelaki asing pakai baju mewah ditarik oleh 2 beranah ke kampung masa malam badai. Orang Syah itu, kata Fatimah teragak-agak. Nampaknya kabar angin ni dah mula tersebar. Aisyah membulatkan mata. Maknanya mereka dah tahu Pak Cik masih hidup. Encik Hamzah mengangguk perlahan, tetapi matanya mengecil, menunjukkan kebimbangan. Dia berjalan perlahan ke beranda, memandang jauh ke arah jalan kampung di mana beberapa peniaga masih lalu lalang. Seketika kemudian, dia melihat seorang penjaja singgah meminta air. Semasa berbual, dia diam-diam mendengar. Ya, dekat pasar atas tu orang heboh. Ada wartawan muda datang sampai ke kampung nelayan tu bertanya. Tak tahu betul ke tidak, tapi dengar cerita memang ada orang yang rupa macam dia, kata peniaga itu. Selepas peniaga itu pergi, suasana di dalam pondok menjadi tegang. Encik Hamzah duduk termenung lama. Akhirnya dia mengeluh. Khairul dah hidu jejak aku. Dia takkan duduk diam. Fatimah bimbang. Jadi apa kita nak buat? Kalau dia hantar orang cari sampai sini, satu kampung ni akan dalam bahaya. Encik Hamzah memandang Aisyah, kemudian memandang pemacu USB yang sentiasa disembunyikannya di dalam baju. Suaranya tegas. Aisyah segera memegang tangannya. Matanya memancarkan keazaman yang naif tetapi kuat. Aisyah akan ikut Pak Cik. Aisyah tak takut. Senyuman kecil terukir di wajah Encik Hamzah. Di mata gadis kecil itu, dia melihat dirinya sendiri berpuluh tahun dahulu, berani, nekat, dan tidak mahu tunduk. Dia berdiri, matanya memandang ke laut. Ombak putih berguling-gulung menghempas pantai, seolah-olah mendesaknya. Di dalam hatinya, satu rancangan mula terbentuk. Sudah tiba masanya untuk kembali, berdepan dengan Khairul dan merebut kembali apa yang menjadi miliknya. Pagi itu, kampung nelayan yang biasanya tenang tiba-tiba menjadi tegang. Di jalan tanah yang menyusuri pantai, 3 buah kereta hitam yang tidak dikenali berhenti. Dari dalam kereta, beberapa orang lelaki berpakaian sut gelap turun. Cermin mata hitam menutupi separuh wajah mereka. Penduduk yang sedang menjemur jaring dan menampal perahu mengangkat kepala, terkejut bercampur cemas. Kampung nelayan miskin ini tidak pernah melihat pemandangan seperti ini. Seorang lelaki tinggi yang kelihatan seperti ketua membuka sebuah fail, suaranya garau bergema. Kami dari bandar datang untuk menyiasat. Sesiapa yang ada maklumat tentang seorang lelaki asing berumur dalam lingkungan 60-an yang muncul pada malam badai baru-baru ini, sila laporkan segera. Penduduk mula berbisik. Seorang wanita tua berbisik perlahan. Adakah mereka cari orang yang Pak Cik Enam di laut tu nampak? Lelaki-lelaki itu mengedarkan risalah dengan lakaran wajah. Walaupun tidak begitu jelas, wajah itu mempunyai iras Encik Hamzah. Mata mereka memerhati setiap orang, setiap rumah, membuatkan suasana kampung yang biasanya riuh menjadi sunyi. Di dalam pondok kecil di pinggir kampung, Aisyah berlari masuk dengan tercungap-cungap. Pak Cik Hamzah, ada orang asing datang kampung tanya pasal Pak Cik. Encik Hamzah terhenti, tangannya yang sedang memegang cawan air bergetar. Fatimah meletakkan bakul ikannya, wajahnya pucat. Kan saya dah cakap, mereka mesti akan datang cari. Encik Hamzah diam beberapa saat, kemudian perlahan-lahan menarik tirai buluh untuk mengintai. Dari celah-celah itu, dia nampak bayangan lelaki-lelaki asing sedang memeriksa setiap rumah, menyoal siasat setiap orang. Khairul, di dalam hatinya, kemarahan bercampur kebimbangan bergelora. Khairul memang tak akan biarkan aku tenang, bisiknya, suaranya tersekat. Aisyah memegang tangannya, matanya membulat risau. Pak Cik, jangan biarkan mereka nampak. Saya dengan Mak akan cari jalan sembunyikan Pak Cik. Fatimah juga menggigit bibir, tetapi matanya menunjukkan ketegasan. Bertahun-tahun menjadi ibu tunggal dalam kemiskinan telah mengajarnya keberanian yang luar biasa.
Dia berkata perlahan, "Encik duduk diam di sini, biar saya dan Aisyah keluar hadapi mereka." Bunyi anjing menyalak kedengaran di luar. Salah seorang lelaki asing itu sedang menghampiri pondok mereka. Jantung ketiga-tiga mereka seolah-olah berhenti berdegup. Encik Hamzah segera menyembunyikan pemacu USB ke dalam lipatan bajunya, matanya tegang. Fatimah memberi isyarat kepada Aisyah. Kamu bertenang, jangan tunjuk apa-apa. Pintu buluh terbuka sedikit. Seorang lelaki tinggi dengan mata di sebalik cermin mata hitam memerhati sekeliling. Rumah ni ada orang asing menumpang tak? Tanyanya dengan suara kasar. Fatimah menggenggam hujung bajunya, cuba menahan suaranya agar tidak bergetar. Rumah miskin, cuma ada saya dengan anak saya berdua. Dah bertahun-tahun macam ni, mana ada orang asing. Lelaki itu memandangnya tajam, kemudian matanya melilau ke sekeliling pondok. Seketika, pandangannya seolah-olah mahu menembusi dinding buluh yang nipis itu untuk mencari sesuatu. Aisyah tiba-tiba melangkah ke hadapan, cuba berlagak naif. "Pakcik, kami miskin sangat. Rumah ni cuma ada seekor ayam dengan bakul ikan kering je. Kalau pakcik nak tengok, tengoklah." Mata jernih gadis kecil itu membuatkan lelaki itu terdiam sejenak. Dia mendengus, kemudian berpaling pergi, meninggalkan amaran. "Kalau kami dapat tahu ada sesiapa yang sembunyikan orang, nahas nanti." Pintu ditutup, udara di dalam pondok terasa berat. Encik Hamzah terduduk, tangannya gemetar. Aisyah segera berlari ke arahnya dan berbisik. "Pakcik nampak tak? Orang kampuh akan lindungi pakcik. Jangan takut." Fatimah bersuara perlahan, matanya masih memandang keluar. "Tapi mereka akan datang lagi dan lain kali belum tentu kita boleh lepas." Di dalam dada Encik Hamzah, kemarahan membuak-buak. Khairul telah mengotorkan kampung yang tidak berdosa ini. Dia menggenggam penumbuknya, matanya memancarkan tekad. "Kalau dah sampai macam ni, aku tak boleh bersembunyi lagi. Dah tiba masanya untuk bangkit." Malam menjelang. Kampung nelayan diselubungi kabus masin dan cahaya bulan yang pucat. Dari jauh, ombak menghempas berirama seperti paluan gendang, menimbulkan rasa cemas. Di dalam pondok kecil, pelita minyak yang malap memancarkan bayang-bayang 3 orang di dinding buluh. Kadang-kadang panjang, kadang-kadang pendek, seolah-olah memberi isyarat bahawa hari-hari tenang telah berakhir. Encik Hamzah duduk diam termenung lama, matanya memerhati api yang berkelip-kelip. Akhirnya, dia menarik nafas dalam-dalam, suaranya serak tetapi tegas. "Saya tak boleh tinggal di sini lagi. Kalau saya teruskan, Puan dan anak Puan akan dalam bahaya." Fatimah terkejut, jarum jahit di tangannya jatuh ke atas tikar. "Apa Encik cakap ni? Dalam keadaan macam ni, Encik nak pergi?" Dia menoleh, matanya penuh penyesalan. "Saya bawa bahaya. Orang-orang tu takkan berputus asa. Mereka akan datang lagi dan geledah satu kampung ni. Saya mesti pergi secepat mungkin." Aisyah serta-merta bangun, matanya merah. "Tidak, pakcik tak boleh pergi seorang diri. Aisyah akan ikut pakcik." Encik Hamzah terdiam sejenak, hatinya terasa pedih. Kanak-kanak kurus dengan pakaian bertampal-tampal, tetapi di matanya bersinar satu kekuatan yang aneh. Dia menggelengkan kepala perlahan. "Aisyah, jalan di hadapan sangat bahaya. Kamu cuma seorang kanak-kanak. Macam mana nak tahan?" Gadis kecil itu mengetap gigi, suaranya gementar tetapi tegas. "Aisyah tak takut. Aisyah dah selamatkan pakcik masa malam badai. Aisyah juga boleh ikut pakcik sampai habis. Kalau pakcik pergi, Aisyah akan ikut, walaupun kena jalan kaki meredah hutan dan gunung." Fatimah memeluk anaknya, air mata berlinangan. "Kamu ni gila ke? Kamu masih kecil. Macam mana nak tahan semua tu? Mak tak boleh kehilangan kamu." Tetapi Aisyah melepaskan diri dari pelukan ibunya, memandang tepat ke arah Encik Hamzah. "Aisyah percaya pakcik perlukan Aisyah. Aisyah bukan sahaja nak tolong pakcik simpan rahsia, tapi Aisyah nak tengok orang jahat tu dihukum." Kata-kata naif itu seperti pisau yang menyentuh hati Encik Hamzah.
Sepanjang hidupnya, dia berjuang di medan perniagaan, mempunyai beribu kaki tangan, berpuluh penasihat, tetapi tidak pernah dia merasakan kesetiaan dan keberanian yang begitu murni. Dia melangkah ke arah Aisyah, meletakkan tangannya yang berat di atas bahu gadis itu. Suaranya rendah. Kamu dah beri saya kepercayaan, tapi saya tak boleh biarkan kamu gadaikan zaman kanak-kanak kamu dengan bahaya. Aisyah berkata dengan suara tersekat-sekat, kalau Pak Cik nak pergi, bawa Aisyah sekali. Kalau tidak, Aisyah akan ikut dari belakang. Fatimah menangis teresak-esak memeluk erat anaknya. Ya Allah, encik nampak tak? Budak ni degil macam arwah ayahnya dulu. Kalau dia dah buat keputusan, tak ada siapa boleh halang. Bilik itu senyap, hanya kedengaran bunyi ombak di luar. Encik Hamzah memejamkan mata, hatinya bergelora. Dia tahu jika dia meninggalkan Aisyah, gadis kecil itu tetap akan nekat mencari jalan untuk mengikutnya. Jadi, lebih baik dia bawa bersama daripada membiarkannya menghadapi bahaya seorang diri. Dia membuka mata, suaranya berat tetapi tegas. Baiklah Aisyah, kamu ikut Pakcik, tapi janji bila-bila masa ada bahaya, kamu mesti dengar cakap dan segera bersembunyi. Aisyah menangis teresak-esak, mengangguk berkali-kali dan memeluk lelaki itu. Aisyah janji. Fatimah melihat pemandangan itu, air matanya mengalir. Dia faham dia tidak boleh menahan anaknya. Dia meletakkan sebuah beg kain kecil ke tangan Encik Hamzah. Di dalamnya hanya ada sedikit beras kering, garam dan beberapa keping wang shilling. Saya tak ada apa-apa yang berharga. Cuma harap encik bawa anak saya dengan selamat. Tolonglah encik, anggap dia macam anak sendiri. Encik Hamzah menggenggam erat tangan gementar wanita itu, mengangguk dengan kuat. Saya bersumpah. Malam itu, di bawah cahaya bulan yang suram, dua bayangan, seorang lelaki pertengahan umur yang kurus dan seorang gadis kecil, diam-diam meninggalkan pondok itu. Bunyi langkah mereka bercampur dengan bunyi ombak laut, membawa bersama satu janji senyap. Perjalanan menuntut keadilan telah bermula secara rasmi. Di pejabat mewahnya di tingkat atas bangunan Ibu Pejabat Kumpulan Samudra, Khairul Azman berjalan mundar-mandir seperti binatang dalam sangkar. Sejak pagi, dia telah menerima laporan daripada kumpulannya yang dihantar ke kampung nelayan. Berita itu membuatkan wajahnya pucat lesi. Tuan, ada orang nampak seorang budak perempuan bawa seorang lelaki tua, rupa macam Encik Hamzah, tinggalkan kampung tengah malam. Khairul menghentak meja dengan kuat. Gelas kristal pecah berderai, wain merah tumpah seperti darah. Bodoh, kenapa biarkan dia lepas? Seorang anak buahnya menunduk, suaranya gementar. Tapi kami belum pasti, Tuan. Itu cuma cakap-cakap orang kampung. Ada juga berita wartawan dari akhbar warta semasa, dah dengar dan sedang hantar orang untuk siasat. Khairul tiba-tiba terdiam, kemarahannya bertukar menjadi panik. Khabar angin tersebar ke media, bermakna seluruh usahanya, dari kemalangan pesawat palsu hingga ke kursi pengerusi yang baru didudukinya selama 10 hari, boleh runtuh dalam sekelip mata. Tidak! Jeritnya dengan suara penuh kebencian. Tidak! Perkara ini tak boleh jadi kenyataan. Dia dah mati bagi semua orang. Dia mesti mati. Anak buahnya bertanya dengan teragak-agak, jadi apa tuan nak kami buat? Khairul meluruh ke hadapan, matanya merah menyala. Kena cari sampai dapat, walaupun dia masuk hutan tebal atau sembunyi di kampung miskin manapun, kena cari. Dan kali ini, jangan gagal. Dia terduduk di kursi, jari jemarinya mengetuk meja tanpa henti, otaknya ligat berfikir. Di hadapannya, skrin komputer memapankan beberapa siri berita dalam talian. Beberapa laman web kecil telah meletakkan tajuk utama, Saksi Dakwah nampak bilionawan Hamzah bin Malik masih hidup, konspirasi di sebalik nahas pesawat, benar atau palsu. Khairul mengetap gigi, peluh membasahi dahinya. Dia tahu para pemegang saham sedang memerhati setiap gerak-gerinya. Hanya dengan satu lagi bukti, kerusi pengerusinya akan bergegar hebat.
Telefon akhbar warta semasa, arah Khairul. Rasuh kalau perlu, bagi duit, bagi kontrak iklan, asalkan mereka diam. Kalau tak, guna cara lain. Anak buahnya menganggut laju dan bergegas keluar. Di dalam bilik yang luas itu, Khairul duduk sendirian. Dia mengeluarkan sebatang rokok dan menyalakannya. Asap berkepul-kepul seperti tali yang menjerutnya. Di matanya terpancar dua perkara, cita-cita dan ketakutan. Hamzah, kalau kau betul-betul masih hidup, aku bersumpah, aku akan tamatkan riwayat kau dengan tangan aku sendiri. Bisik Khairul, suaranya keluar dari celah giginya. Pada masa yang sama, di luar bandar, akhbar-akhbar pagi mula dijual. Di muka hadapan, tajuk besar dicetak tebal. Kematian bilionawan Hamzah bin Malik penuh misteri. Orang ramai heboh berbual. Setiap kedai kopi dipenuhi dengan soalan, betulkah dia belum mati? Kabar angin merebak seperti api, meniupkan lagi kebimbangan di hati Khairul. Dan dia paham, jika tidak segera dipadamkan, semua yang telah dirampasnya akan menjadi abu. Jalan tanah yang keluar dari kampung nelayan itu berliku-liku di antara pokok-pokok ru. Angin laut bertiup kencang, berdesing seperti lolongan. Encik Hamzah memimpin Aisyah berjalan, kaki mereka terbenam dalam pasir dan akar-akar pokok yang timbul. Mereka berdua telah meninggalkan pondok sejak malam tadi. Hanya membawa sebuah beg kain kecil berisi beras kering, garam, dan beberapa helai pakaian lusuh. Aisyah bertanya perlahan, suaranya hilang di dalam angin. "Pakcik, kita nak pergi mana sekarang?" Encik Hamzah memandang jauh ke hadapan, matanya yang kabur memancarkan keazaman. "Kita ke arah Pekan, di sana ramai orang, senang kita nak bersembunyi. Tapi lebih bahaya sebab Khairul pasti dah hantar orang cari kita." Bahu kecil Aisyah bergetar sedikit, tetapi dia mengetap bibir. Tangannya menggenggam erat hujung baju Encik Hamzah, tidak mahu melepaskannya. Hari sudah menjelang petang, cahaya matahari yang pudar melintasi banjaran gunung di kejauhan. Tiba-tiba, dari belakang, kedengaran bunyi enjin motosikal. Encik Hamzah segera menarik Aisyah berlindung di sebalik sebatang pokok besar. Matanya tertumpu pada jalan yang berdebu. Seorang lelaki memakai jaket hitam menunggang motosikal dengan perlahan. Matanya melilau memperhatikan kedua-dua belah jalan. Cermin mata hitamnya menutupi hampir separuh wajah, tetapi rupa ganasnya jelas kelihatan. Aisyah menahan nafas, jantungnya berdegup kencang. Tangan kecilnya menggenggam pergelangan tangan Encik Hamzah hingga menjadi putih. Lelaki itu menunggang perlahan melepasi mereka, kemudian tiba-tiba berhenti dan menoleh ke belakang. Encik Hamzah segera menunduk, menarik Aisyah duduk di belakang semak. Bunyi motosikal dihidupkan semula dan semakin jauh, tetapi suasana tegang masih terasa. "Mereka dah sampai sini," bisik Encik Hamzah, suaranya tersekat. "Kita tak boleh guna jalan besar. Kena ikut laluan hutan." Mereka berdua menyelinap melalui semak samun yang tebal. Kaki mereka calar-balar terkena duri tajam. Aisyah beberapa kali hampir terjatuh, tetapi setiap kali dia bangun semula, matanya bersinar dengan aneh. Malam menjelang, cahaya bulan sabit menembusi celah-celah daun. Mereka menemui sebuah ceruk batu yang cukup untuk berteduh sementara. Encik Hamzah menyalakan api kecil, cuba melindunginya dengan dahan-dahan agar tidak kelihatan. Api itu menerangi wajahnya, menampakkan setiap kedutan yang penuh penderitaan. Aisyah duduk di sebelahnya, matanya memperhatikannya. "Pakcik, mereka betul-betul nak bunuh pakcik ke?" Encik Hamzah diam seketika, kemudian mengangguk perlahan. "Sebab pakcik pegang rahsia yang boleh hancurkan cita-cita mereka. Dan sebab mereka, darah daging sendiri yang mengkhianati." Aisyah mendengar dan menggigil, tangannya memeluk lutut. Tetapi kemudian dia mengangkat kepala, matanya jernih. "Aisyah tak takut, selagi pakcik hidup, Aisyah akan ikut."
Encik Hamzah memandang gadis kecil itu. Hatinya dipenuhi perasaan terharu yang sukar digambarkan. Di dalam cahaya api, bayangan kecil Aisyah kelihatan seperti secebis cahaya di tengah-tengah kegelapan. Tiba-tiba, dari jauh kedengaran bunyi anjing menyalak bertalu-talu, diikuti dengan suara orang menjerit. "Periksa sekitar sini, jangan biarkan mereka lari." Encik Hamzah terkejut, segera memadamkan api dan menarik Aisyah merapat ke dinding batu yang sejuk. Bunyi tapak kaki yang bergegas semakin dekat, diiringi cahaya lampu suluh yang menembusi semak-semak. Aisyah menahan nafas, peluh membasahi badannya. Encik Hamzah memeluknya erat, jantungnya seolah-olah mahu pecah di dalam dada. Buat pertama kalinya, mereka berdua benar-benar merasakan bahwa mereka sedang diburu. Bunyi anjing menyalak bergema di seluruh hutan pantai, bercampur dengan desiran angin dan deruan ombak di kejauhan. Cahaya lampu suluh meliar di atas tanah lembap, menerangi batang-batang pokok yang tinggi, menampakkan setiap daun yang bergetar ditiup angin. Encik Hamzah memeluk erat Aisyah, kedua-duanya menahan nafas di dalam ceruk batu yang sejuk. "Mereka dekat sini, aku hidu bau asap," suara salah seorang samseng kedengaran serak. Aisyah menggigil, tangan kecilnya mencengkam baju Encik Hamzah. Dia menunduk perlahan dan berbisik, "Jangan takut, percaya pada Pakcik." Cahaya lampu suluh melintas betul-betul di hadapan mulut ceruk batu itu. Selangkah lagi, mereka pasti akan ditemui. Encik Hamzah melirik sekeliling, satu ide muncul di fikirannya. Dia perlahan-lahan mengambil sebiji batu, menunggu saat yang tepat. Plak! Batu yang dilemparkannya jatuh di dalam semak beberapa meter dari situ. Bunyi kering itu bergema dalam kesunyian, membuatkan mereka semua terkejut. "Sebelah sana!" jerit salah seorang. 3 bayangan segera meluru ke arah bunyi itu. Lampu suluh mereka menerangi satu sudut hutan. Encik Hamzah mengambil kesempatan itu, menarik Aisyah keluar dari ceruk batu, menunduk rendah dan menyelinap di antara pokok-pokok. Jantungnya berdegup kencang, setiap langkah terasa seperti memijak mata pisau. Tetapi nasib baik tidak berpanjangan. Seorang lagi lelaki berdiri menghalang di hadapan mereka, matanya tajam. Dah kena. Aisyah menjerit kecil, tetapi Encik Hamzah bertindak pantas, menolak gadis kecil itu jatuh ke dalam sebuah parit di sebelahnya, kemudian meluru ke hadapan dan merempuh lelaki itu dengan bahunya. Kedua-duanya jatuh tergolek, tanah berterbangan. Lelaki itu mengeluarkan pisau, kilauan keluli bersinar di bawah cahaya bulan. Encik Hamzah menangkap pergelangan tangannya, menahannya dengan kuat. 2 tubuh bergelut di atas tanah basah. Aisyah melihat dari dalam parit, air matanya mengalir. Tangan kecilnya secara tidak sengaja menemui sebatang dahan kering. Dia gementar, tetapi matanya memancarkan keberanian. Tiba-tiba dia meluru keluar, menggunakan seluruh tenaganya, memukul belakang lelaki itu. Lelaki itu meraung, genggamannya longgar seketika. Cukup dengan itu, Encik Hamzah menggunakan seluruh kekuatannya untuk memusingkan badan dan menghampas lelaki itu. Pisau itu terpelanting dan terpacak di tanah. Bunyi tapak kaki lain semakin dekat. Encik Hamzah menggenggam erat tangan Aisyah dan menjerit perlahan, "Lari!" Mereka berdua berlari meredah hutan. Nafas mereka tercungap-cungap seperti api membakar dada. Di belakang, jeritan dan salakan anjing bergema, diiringi cahaya lampu suluh yang mengejar setiap langkah mereka. Mereka berlari tanpa henti sehingga di hadapan mereka muncul sebatang anak sungai yang cetek. Encik Hamzah berhenti sejenak, matanya menunjukkan keputusan. Turun ke bawah, air akan hapuskan jejak. Aisyah mengangguk, kakinya yang tidak beralas gementar tetapi tetap mengikut. Mereka berdua merendam diri di dalam air yang sejuk, berjalan pantas menyusuri anak sungai itu. Bunyi salakan dan suara orang semakin sayup, hanya tinggal bunyi air yang menyembunyikan langkah mereka.
Akhirnya, apabila keluar dari hutan, mereka terduduk di atas pasir yang basah, tercungap-cungap. Encik Hamzah memandang Aisyah, hatinya dipenuhi rasa kasihan bercampur bangga. Kamu baru saja selamatkan nyawa Pakcik. Kalau bukan kerana kamu, Pakcik dah tak ada. Aisyah letih, tetapi bibirnya mengukir senyuman lemah. Aisyah kan dah janji akan ikut Pakcik. Di lautan, bulan tergantung, cahayanya yang suram menyinari permukaan laut yang beralun. Pada saat itu, Encik Hamzah faham bahawa mereka telah secara rasmi melangkah ke dalam pertarungan hidup dan mati. Dan kini, tiada jalan untuk berundur. Lewat malam, angin laut masih bertiup kencang, membawa bau masin. Selepas melarikan diri dengan cemas, Encik Hamzah dan Aisyah berteduh di sebuah pondok terbiar di pinggir hutan. Atapnya reput, dindingnya berlubang, tetapi sekurang-kurangnya ia dapat melindungi mereka dari angin malam. Aisyah duduk menggigil, tangan kecilnya mengesat sisa air mata di pipi. Encik Hamzah, nafasnya masih berat, mengeluarkan sesuatu yang kecil dari dalam bajunya, dibalut kemas dengan kain lusuh. Di bawah cahaya bulan yang suram, logam perak itu berkilauan. Inilah sebabnya Pakcik hampir mati, kata Encik Hamzah perlahan, suaranya menahan 1000 kesakitan. Aisyah mengangkat kepala dengan rasa ingin tahu. Apa tu Pakcik? Encik Hamzah membuka balutan kain itu, menampakkan sekeping pemacu USB yang sangat kecil, tetapi seolah-olah mengandungi seluruh dunia. Dia memandangnya, matanya berkaca. Dalam ni ada semua bukti. Khairul secara rahsia menggelapkan wang syarikat, bersekongkol dengan Samsung untuk perangkap Pakcik. Mereka rancang kemalangan pesawat tu supaya seluruh dunia percaya Pakcik dah mati. Aisyah terpinga-pinga, hati kecilnya terasa pedih. Jadi, mereka nak rampas semua harta Pakcik? Bukan saja harta Aisyah, Encik Hamzah menggelengkan kepala. Mereka nak maruah, nak kuasa, nak padamkan suara keadilan. Kalau USB ni jatuh ke tangan Hairlah, semua bukti akan dihapuskan dan dia akan dengan megahnya duduk di kursi pengurusi. Aisyah diam. Dia tidak faham sepenuhnya apa itu pemegang saham atau rasuah, tetapi matanya yang cerah menyadari satu perkara. Ada orang yang sangat jahat mau merampas segalanya dari Encik Hamzah, dan hanya dengan pemacu USB ini, kebenaran mempunyai peluang untuk didedahkan. Pakcik nak buat apa dengan benda ni? Tanyanya perlahan. Encik Hamzah memandang Aisyah, bibirnya bergetar kerana letih, tetapi suaranya tetap tegas. Pakcik akan kembali. Pakcik akan berdiri di hadapan seluruh syarikat, di hadapan mahkamah dan dedahkan kebenaran. Tapi, dia menggenggam erat pemacu USB itu. Itu bermakna kita berdua akan hadapi lebih banyak bahaya. Aisyah berasa takut seketika, tetapi kemudian dia mengangkat kepala. Aisyah tak takut. Aisyah dah ikut Pak Tik sampai sekarang. Aisyah akan ikut sampai habis. Encik Hamzah terdiam memandang gadis kecil itu. Di mata kanak-kanak itu tiada sebarang perhitungan. Hanya ada kesucian, satu keberanian yang jauh melampaui usianya yang 12 tahun. Dia merasakan hatinya menjadi hangat, seolah-olah diberi kekuatan baru. Di luar, ombak berdebur berirama, seperti musik latar untuk satu sumpah senyap di antara dua insan dari dua dunia yang berbeza, tetapi diikat oleh takdir. Encik Hamzah meletakkan tangannya di bahu Aisyah, suaranya rendah dan penuh emosi. Terima kasih Aisyah, mungkin Tuhan hantar kamu untuk selamatkan Pakcik sekali lagi dan juga untuk saksikan kebenaran dihidupkan semula. Gadis kecil itu tersenyum, senyuman yang lemah tetapi seterang bulan purnama. Di dalam hati Encik Hamzah, keazaman telah terbentuk. Walau apapun bahaya di hadapan, dia mesti hidup, mesti kembali, mesti mendedahkan pengkhianat itu. Dan pemacu USB di tangannya adalah obor yang akan menerangi jalan perjuangannya. Dewan besar sebuah hotel 5 bintang di tengah-tengah bandar gemerlapan dengan cahaya chandelier kristal.
Ratusan pemegang saham, wartawan, dan tetamu kehormat berpakaian sut mewah memenuhi setiap barisan kerusi. Di atas pentas, logo kumpulan samudra terpapar jelas di skrin LED gergasi, berkelip-kelip seolah-olah mengesahkan kekuatan sebuah empayar. Khairul Azman muncul dalam sut hitam yang dijahit kemas, tali leher merah tua, berjalan dengan penuh keyakinan dan keangkuhan. Dia tersenyum dan melambai kepada semua orang, diiringi tepukan gemuruh. Bagi Khairul, hari ini adalah hari dia mengesahkan kuasa mutlaknya, menghapuskan segala keraguan yang masih ada. Tuan-tuan dan puan-puan, suaranya bergema melalui mikrofon dengan penuh semangat. Selepas tragedi yang menyedihkan, saya sebagai pewaris telah dan sedang memimpin kumpulan samudra dengan tabah menghadapi cabaran. Hari ini, saya berjanji di hadapan Anda semua akan membawa syarikat ini ke tahap yang lebih tinggi. Tepukan sekali lagi bergema. Tetapi di barisan belakang, peguam Marina mengerutkan dahi. Dia perasan nada yang berlebihan dalam setiap kata-kata Khairul dan matanya memancarkan sesuatu yang tidak tenteram, tidak benar-benar yakin. Tepat ketika Khairul sedang mengangkat gelas wain untuk merayakan, tiba-tiba pintu dewan terbuka. Semua kepala menoleh, suasana riuh rendah mula tersebar. Aisyah, dalam pakaian putih yang sederhana, melangkah masuk dahulu, tangannya digenggam erat. Tetapi di belakangnya adalah seorang lelaki kurus, tetapi berjalan dengan gagah. Wajahnya masih menunjukkan keletihan, tetapi matanya bersinar terang dan tidak dapat disangkal lagi. Hamzah bin Malik, bunyi bising meletus seperti guruh. Ya Allah, Encik Hamzah, tak mungkin, dia masih hidup. Kamera berkelip-kelip tanpa henti, wartawan meluruh ke hadapan. Beberapa pemegang saham besar bangun, mata mereka berkaca. Khairul Azman kaku di atas pentas. Gelas wain di tangannya bergetar, isinya yang merah seperti darah, tumpah ke lengan bajunya. Wajahnya pucat, kemudian merah padam, kerongkongnya tersekat. Encik Hamzah berhenti di tengah-tengah laluan, suaranya rendah tetapi jelas setiap perkataan. Saya, Hamzah bin Malik, masih hidup dan hari ini saya kembali untuk mendedahkan kebenaran. Aisyah berdiri di sebelahnya, mata kecilnya bersinar terang, seperti saksi hidup kepada perjalanan sukar yang baru mereka lalui. Suasana di dalam dewan menjadi kaku. Kerusi-kerusi kayu yang berat seolah-olah bergetar mengikut degupan jantung ratusan orang. Kesunyian itu begitu tegang. Khairul tiba-tiba cuba bertenang, memaksakan senyuman, suaranya gemetar. Ini mesti satu kesilapan. Dia cuma penyamar. Encik Hamzah dah mati. Tetapi, serta-merta, Encik Hamzah mengeluarkan pemacu USB kecil dari poketnya. Cahaya dari skrin LED memantul padanya, membuatnya berkilauan seperti pedang yang membelah kegelapan. Tidak, Khairul. Encik Hamzah memandangnya kepat. Kau yang penyamar, dan ini buktinya. Seluruh dewan meletus, wartawan meluruh untuk merakam, pemegang saham berbisik-bisik, sorakan dan jeritan terkejut bergema. Khairul Azman berdiri kaku, kedua-dua tangannya digenggam erat, urat-urat hijau timbul. Di matanya, ketakutan jelas terpancar, walaupun mulutnya masih coba mengukir senyuman Herod. Pada saat itu, lanskap kuasa kumpulan samudra secara resminya bergegar. Dan semua mata tertumpu pada pertarungan takdir di antara dua insan yang mempunyai pertalian darah, seorang pengkhianat dan seorang yang kembali dari kematian. Suasana dewan meletus, berpuluh-puluh lensa kamera berkelip-kelip, wartawan berasak-asak, pemegang saham berbisik penuh keterujaan.
Di atas pentas, Khairul Azman berpeluh di dahi, tetapi masih cuba tersenyum paksa. Encik Hamzah melangkah naik. Langkahnya sedikit perlahan selepas hari-hari melarikan diri yang sukar, tetapi setiap langkahnya membawa berat seorang yang baru kembali dari kematian. Dia berhenti di tengah-tengah pentas, meletakkan pemacu USB kecil itu ke tangan peguam Marina yang dengan pantas datang membantu. Sambungkan, kata Encik Hamzah dengan suara rendah. Marina mengangguk, menyambungkan USB itu ke komputer riba yang disambungkan ke skrin LED gergasi. Beberapa saat kemudian, file-file muncul. Dan kemudian, imej dan bunyi mula bergema. Di hadapan ratusan orang, rakaman audio pertama dimainkan. Pastikan pesawat tu meletup tengah laut, biar tak ada siapa jumpa mayat. Asalkan Hamzah mati, kerusi-pengerusi itu akan jadi milik aku. Suara serak itu tidak dapat disangkal lagi. Ia adalah suara Khairul Azman. Seluruh dewan gempar, ramai pemegang saham bersuara. Ya Allah, dia berani, Khairul yang aniaya Encik Hamzah. Khairul bangun dan menjerit, cuba menenggelamkan bunyi itu. Palsu, semua tu palsu. Tetapi serta-merta, video kedua muncul. Imej Khairul duduk bersama sekumpulan lelaki bertato di sebuah bar yang gelap, berbincang tentang penggelapan wang, tanda tangan kontrak haram. Angka-angka dan penyata terperinci muncul dengan jelas menunjukkan cap jari dan tanda tangan Khairul. Orang ramai meletus dengan kemarahan. Beberapa pemegang saham bangun, menuding jari ke arah Khairul dengan marah. Wartawan bersorak, kamera terus merakam. Encik Hamzah mengangkat kepala, suaranya lantang dan tegas. Inilah kebenarannya. Khairul telah mengkhianati keluarga, mengkhianati syarikat, mengkhianati semua orang yang meletakkan kepercayaan padanya. Saya, Hamzah bin Malik, kembali untuk menuntut keadilan. Bukan untuk diri saya sahaja, tetapi untuk kita semua. Aisyah berdiri di sebelahnya, matanya bersinar sebagai bukti hidup kepada perjalanan ajaib melarikan diri dan kembali. Khairul kini hilang kawalan sepenuhnya, meluru ke hadapan untuk merampas USB itu, tetapi dua orang pengawal keselamatan segera menahannya. Dia meronta-ronta, menjerit dalam keadaan terdesak. Aku yang lebih layak! Tak ada siapa berhak rampas kerusi ini dari aku! Dewan menjadi huru-hara. Pemegang saham besar Encik Saleh bangun, suaranya seperti guru. Cukup! Kau tak layak lagi duduk dalam lembaga ni, Khairul. Tepukan bergema seperti badai, bercampur dengan sorakan pemegang saham dan wartawan. Semua mata kini hanya tertumpu pada Encik Hamzah, orang yang kembali dari kematian untuk membawa keadilan. Khairul diheret pergi di tengah-tengah kemarahan, matanya masih merah menyala, menjerit dalam keputusasaan. Tetapi semuanya telah berakhir. Kebenaran telah terungkap. Kegelapan telah ditolak. Encik Hamzah menoleh, menunduk mengucapkan terima kasih kepada semua pemegang saham dan hadirin. Kemudian dia meletakkan tangannya di bahu Aisyah, memperkenalkan gadis kecil itu di tengah-tengah dewan. Inilah penyelamat saya, seorang gadis miskin, tetapi lebih berani dan baik hati daripada sesiapapun. Tanpa Aisyah, saya tidak akan dapat berdiri di sini hari ini. Seluruh dewan terdiam beberapa saat, kemudian meletus dengan tepukan yang lebih gemuruh. Tepukan itu bukan sahaja untuk Encik Hamzah, tetapi juga untuk kanak-kanak miskin yang telah menjadi simbol keadilan dan kebaikan. Cahaya dari candelir kristal memancar ke bawah, berkilauan seperti bintang. Pada saat itu, Encik Hamzah tahu pertarungan telah berakhir dan keadilan akhirnya telah menang. Terima kasih kepada semua penonton yang telah mengikuti kisah yang penuh dengan air mata tetapi juga syarat dengan keyakinan ini. Setiap tontonan, setiap komen, dan setiap perkongsian dari Anda semua adalah sumber motivasi yang besar untuk kami terus membawakan film-film yang kaya dengan emosi dan menyentuh hati.
Jika kisah hari ini telah menyentuh Anda, sila tinggalkan like, kongsi dengan orang tersayang, dan yang paling penting, langgan saluran ini agar tidak terlepas perjalanan seterusnya, di mana keadilan, karma, dan sifat kemanusiaan senantiasa dijunjung tinggi. Tinggalkan pandangan Anda di ruangan komen di bawah. Apakah Anda percaya bahwa kebenaran dan keadilan akhirnya akan menang? Sekali lagi, terima kasih yang tulus atas kasih sayang dan sokongan Anda semua. Hai semua, apa kabar? Coba komen sikit, Anda semua sedang menonton dari mana ya? Seronoh dapat tahu dari mana saja Anda berada. Apa pendapat Anda tentang cerita yang saya kongsikan sebentar tadi? Saya harap ia memberi sedikit sebanyak manfaat atau hiburan kepada Anda. Sila tinggalkan pandangan Anda di ruangan komen di bawah. Saya doakan semoga Anda semua sentiasa berada dalam keadaan sehat, selamat, dan dilimpahi ketenangan. Jaga diri baik-baik di mana sahaja Anda berada. Dan akhir sekali, jika Anda sendiri ada kisah-kisah menarik atau pengalaman yang ingin dikongsikan, jangan malu dan segan untuk ceritakan di ruangan komen. Mana tahu, cerita Anda boleh menjadi inspirasi atau pengajaran buat kita semua. Terima kasih kerana sentiasa menyokong.